Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana menonton video ini. Saya Cikgu Muhammad Nasrun bin Sumeri dari College Vocational Tanjung Puteri, Johor Bahru, mengajar subjek Teknologi Automotif. Baiklah, topik kita pada hari ini ialah pengenalan kepada sistem penyaman udara kenderaan ataupun lebih dikenali sebagai Vehicle Air Conditioning System. Baiklah, untuk pengenalan, apakah yang anda faham tentang sistem penyaman udara kenderaan? Sebagai contoh, apabila kita memandu kenderaan dalam cuaca yang panas, kita kalau boleh kita nak sejukkan badan kita dalam kenderaan tersebut untuk kita memandu dengan selesa. Jadi sistem penyaman udara kenderaan ni sangat pentinglah untuk memberi keselesaan pada badan pemandu dan penumpang. Begitu juga apabila musim lembap ataupun hujan. Sekiranya kita tidak ada sistem penyaman udara kenderaan yang baik pada kenderaan kita, mungkin cermin pada bahagian hadapan tu dia akan beruap dan menyukarkan pemandu untuk melihat dengan jelas pada cermin pandangan hadapan. So, untuk pengenalan ini, penyaman udara adalah merujuk kepada peralatan, sistem dan mekanisme yang direka bentuk untuk menstabilkan suhu udara ataupun air temperature dan persekitaran itu humidity suatu kawasan. Ianya biasanya menggunakan prinsip kitaran penyusukan, ini refrigerant cycle. Dekat slide ni ditunjukkan proses penyamanan udara. Terbagi pada 3 bahagian, iaitu bahagian A, compression, bahagian B, condensation dan bahagian C, evaporation. So, compression ni adalah bahagian mampatan, di mana ini adalah sebuah kompresor. Tujuannya, kompresor ni akan memampatkan bahan pendingin, kemudian seterusnya bahan pendingin akan disalurkan ke evaporator, ke condenser untuk berlakunya proses kondensasi, dan daripada kondenser dia akan masuk pada dryer, kemudian pergi pada expansion box, seterusnya masuk pada bahagian C. Bahagian C ni adalah evaporator untuk berlakunya proses evaporate. So, terbagi pada 2 bahagian, iaitu high pressure dengan low pressure. So, high pressure ni tekanan tinggi, low pressure ni tekanan rendah. Sistem penyaman udara terbagi pada 2 bahagian seperti yang saya sebutkan tadi, bahagian bertekanan tinggi dan bahagian bertekanan rendah. Pemampat iaitu kompresor akan mengepam gas refrigerant daripada kawasan bertekanan rendah ke kawasan yang bertekanan tinggi. So, dalam proses ini, gas refrigerant akan menyerap haba. Gas refrigerant dipam ke pemeluap. Ini daripada kompresor akan dimampatkan, kemudian dipam pada ke pemeluap, iaitu kondenser yang mengandungi pipe yang dikelilingi cooling core. Dalam ni ada pipe dikelilingi oleh cooling core. Gas refrigerant disejukkan oleh aliran udara dan kipas pemeluap ataupun kita panggil condenser fan ataupun kipas radiator, menyebabkan gas refrigerant menjadi cecair ataupun liquid. So, lepas masuk dalam kondenser ni, gas tadi daripada tekanan tinggi dia akan menjadi cecair bertekanan tinggi. Cecair refrigerant akan melalui control restriction iaitu dryer. Dia akan masuk pada dryer sini. Tujuan dryer ni adalah untuk menyerap kelembapan ataupun kekotoran dalam sistem penyaman udara. Semasa melalui control restriction, tekanan gas refrigerant ni akan menurun secara mendadak dan menyebabkan cecair refrigerant memeluap. Bila dah masuk sini, masuk dryer, so dia punya tekanan dia
akan mula turun lah. Semasa proses pemeluapan, haba diserap dari udara semasa melalui lingkaran penyejatan, iaitu evaporator coil. Udara yang telah disejukkan akan ditiupkan oleh blower ke dalam kabin kenderaan. Jadi bila dah masuk ke dalam expansion valve ni, bahan pendingin ni akan disejukkan. So masa ni kipas blower ni dia akan tiup udara yang sejuk ni masuk ke dalam kabin kenderaan. So yang ni antara komponen-komponen dalam sistem penyamanan udara kenderaan. So saya ulang lagi sekali, yang ni adalah kompresor, yang ni adalah condenser, yang ni condenser fan, kemudian ni adalah dryer. Lepas dryer dia akan pergi ke expansion valve. Lepas daripada expansion valve, dia akan masuk ke dalam evaporator. So blower akan tiupkan udara yang sejuk masuk dalam kabin kenderaan. Daripada sini dia low pressure ni, daripada evaporator dia akan masuk balik ke expansion valve, seterusnya dimampatkan kembali ke dalam kompresor. Dan proses ni akan terus berulang selagi mana switch aircon dihidupkan. Jadi komponen-komponen utama dalam sistem penyamanan udara kenderaan. Yang pertama kita ada kompresor, iaitu pemampat. Kemudian kita ada condenser ataupun lebih dikenali sebagai pemeluap, dan condenser fan. Seterusnya kita ada coil evaporator ataupun kita panggil gelung penyejukan. Seterusnya kita ada expansion valve ataupun dipanggil injap pengembangan suhu. Okay. Seterusnya kita ada filter dryer ataupun turas pengering, dan akhir ni kita ada blower motor dan blower fan. Okey, ini adalah kompresor. Okey, fungsi kompresor. Kompresor ni merupakan jantung pada sistem penyamanan udara kenderaan. Ia bertanggungjawab untuk memampat dan menghantar gas bahan pendingin ke pemeluap. Okey, dalam istilah penyamanan udara kenderaan ni, bahan pendingin itu kita panggil refrigerant. Bila kita panggil refrigerant, ada orang panggil freon, ada orang panggil bahan pendingin. Okey, seterusnya condenser. Okey, kita tengok condenser. Condenser ataupun pemeluap lah. Okey, daripada kompresor dia akan masuk pada gas yang telah dimampatkan tu, dia akan masuk ke dalam condenser ataupun pemeluap. So tujuan pemeluap ni adalah untuk memindahkan haba yang diambil daripada bahan pendingin di dalam gelung penyejuk. Ia akan memeluapkan gas bahan pendingin kepada cecair bahan. So daripada gas bertekanan tinggi tu, dia akan tukarkan jadi cecair bertekanan dengan bantuan condenser fan. Condenser fan ni dia akan letakkan dekat sebelah depan condenser ni lah. Ada setengah dia berasingan daripada radiator fan, ada setengah dia gunakan satu kipas sekali, sama ada untuk digunakan untuk condenser maupun radiator. Okay, seterusnya coil evaporator ataupun gelung penyejuk. So gelung penyejuk adalah komponen yang dapat mengalirkan udara dan bahan pendingin. So gelung ini menyediakan permukaan yang mana udara akan mengalir menyentuh permukaannya, dan pada masa yang sama bahan pendingin mengalir di dalam gelung tersebut. Okay, aliran udara panas melalui gelung penyejuk menyebabkan udara menjadi sejuk, sementara bahan pendingin jadi panas. Okey. Okey, ini coil evaporator. So tadi daripada condenser dia akan masuk pada dryer dulu, baru dia akan masuk pada coil evaporator. So kegunaan coil ni
untuk menyejukkan dan mengalirkan udara pada bahan pendingin. Okay, dalam membekalkan permukaan sejuk untuk udara, gelung penyejuk menyediakan alat pemindahan haba. Haba akan berpindah daripada udara ke permukaan gelung dan seterusnya ke bahan pendingin yang berada di dalam gelung. Kesannya, haba akan berpindah dari udara ke bahan pendingin melalui permukaan gelung. Okey, seterusnya komponen yang berikutnya adalah thermostatic expansion valve ataupun kita panggil injap pengembangan termostatik. Okay, injap pengembangan termostatik ni tujuannya fungsi dia merendahkan tekanan cecair bahan pendingin sekaligus menyejukkan cecair tersebut. Bahan pendingin masuk ke injap di bawah tekanan yang tinggi. Apabila ia melalui liang injap yang kecil, maka ia memasuki kawasan tekanan rendah daripada gelung penyejuk. Liang injap bertindak sebagai alat penjangkaan di antara kawasan tekanan tinggi dan kawasan tekanan rendah. Selepas cecair bahan pendingin melalui liang injap dalam injap pengembangan, ia mula beruap kerana ianya berada di dalam kawasan tekanan rendah. Jadi ini adalah lokasi expansion valve. Jadi bila bahan pendingin masuk ke dalam expansion valve ni, dia akan lalu dekat liang injap ni, dalam injap pengembangan ni, kemudian dia mula beruap dan dia sebab kerana dia berada dekat dalam kawasan tekanan rendah. So daripada injap ni dia akan tukarkan tekanan gas tadi daripada tekanan tinggi, cecair tekanan tinggi menjadi cecair bertekanan rendah. Okay, seterusnya komponen berikutnya adalah receiver dryer ataupun filter dryer ataupun kita panggil turas pengering. So kat sini ada dua contoh receiver dryer. Fungsinya adalah untuk menapis kekotoran dan lembapan di dalam sistem penghawa dingin kenderaan. Okay, dia letakkan di sebelah kondenser ataupun selepas kondenser. Okay, seterusnya blower motor dan blower fan. Okay, ini adalah blower motor. Ini adalah dia punya motor dia. Yang ni adalah dia punya blower fan. Fungsi dia adalah untuk menghembuskan angin melalui cooling coil ataupun evaporator, seterusnya keluar melalui corong aircon kenderaan. Okay. Seterusnya komponen yang berikutnya adalah cabin filter. So cabin filter ni terletak dekat atas blower tadilah. Okey, dekat atas. Okey, ni contoh cabin filter. Tujuan cabin filter ni diwujudkan adalah ataupun kita panggil dia elemen penapis udara untuk mengeluarkan habuk dan bau. Tujuan dia. Okey, tempoh penggantian penapis adalah antara 5,000 hingga 12,000 km bergantung pada keadaan sekitar lah. Penapis yang tersumbat akan mempengaruhi keberkesangan pendinginan dan pemanasan, boleh menjadi punca kepada alergi. So cabin filter ni penapisnya dekat dia punya, kalau kita nak keluarkan, nak servis, dia terletak dekat bawah dashboard lah. Kita boleh buka dekat bahagian dashboard tu dan kita boleh keluarkan sendiri, sama ada kita nak cuci ataupun kita tukar dengan yang Okey, pada slide ni dipaparkan bahagian hadapan kenderaan yang telah dibuka. So ni bumper ni telah dibuka. Kalau kat sini kita boleh nampak kita punya kondenser. So kalau sebelah hadapan ni, di hadapan kondenser ni terletaknya kondenser fan, yang mana kondenser fan ni dia akan tiup pada dia akan menyejukkan refrigerant yang bertekanan tinggi menjadi liquid yang bertekanan rendah.
Okey. Jadi condenser fan ni boleh juga digunakan sama ada dia menggunakan satu kipas saja ataupun dipanggil kipas radiator, ataupun dia menggunakan kipas yang berasingan. So condenser fan untuk condenser, radiator fan untuk radiator. Okey, ini adalah saluran angin di sebelah bahagian penumpang. So blower tadi dia akan tiupkan udara sejuk yang melalui cooling coil ataupun evaporator masuk ke dalam ruang penumpang. So yang kita nampak ni 1, 2, 3, 4 inilah Swiss blower. Manakala dekat bahagian sini pula adalah untuk kita kawal suhu. Okay, kawalan suhu kat sini dia akan memberi isyarat kepada yang injap pengembangan suhu yang saya sebutkan tadi. Daripada situ dia akan tentukan berapa temperature dalam kenderaan yang kita mahukan. Okay, ini salah satu lagi contoh saluran angin ataupun ini tempat udara sejuk yang akan masuk ke dalam bahagian kenderaan. Baiklah, itu saja daripada saya. Semoga kita jumpa lagi dan diharapkan anda semua enjoy, dan jangan lupa like dan subscribe. Sekian, terima kasih.